أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mafhum ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama merasai nikmat kehidupan ini yang Allah telah berikan pada kita, dan kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dan mendengar amanat dan juga nasihat tazkirah ringkas yang insya-Allah Ustaz sediakan untuk guru-guru SMK Subang, begitu juga untuk anak-anak SMK Subang, bersempena dengan sambutan Isra' Mi'raj yang saban tahun kita adakan pada 27 Rejab. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masih lagi dapat menghela nafas ini untuk meraihkan dan memperingati, mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Jadi anak-anak SMK Subang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra' Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan dalam surah Al-Isra' tadi yang saya bacakan ayat 11 itu tadi, yang Allah rakamkan di dalamnya mengandungi pelbagai kisah yang tidak mampu untuk difikirkan oleh akal logik kita ini. Dan itu adalah suatu perkara yang Allah rakamkan kehebatannya supaya kita umat Islam, supaya kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berfikir mencari pengajaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada kita. Jadi peristiwa-peristiwa ini menguji sejauh mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Pada peristiwa Isra' Mi'raj ini juga berlakunya apabila Rasulullah menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada Rasulullah pada malam harinya, di mana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj yang mana tidak mampu difikirkan oleh fikiran akal manusia biasa. Jadi perkara itu sudah membuatkan umat Islam yang sudah menganut agama Islam, orang-orang Quraisy di Mekah, berfikir adakah benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi sesungguhnya setiap apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, dan tidak ada sesuatu perkara pun yang dusta datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz tidak akan menceritakan atau bercerita tentang panjang lebar berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana perkara ini sudah biasa kita dengar dan boleh kita lihat dan baca berkaitannya. Cuma Ustaz dalam tazkirah ringkas ini, Ustaz nak terangkan beberapa pengajaran berdasarkan peristiwa Isra' Mi'raj ini, dan Ustaz ingin kongsikan dengan anak-anak SMK Subang dan juga guru-guru SMK Subang hendaknya. Jadi yang pertama, apa yang Ustaz boleh kongsikan pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, iaitu yang pertama yang paling besar, iaitu kesedihan dunia dan pengubatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita sedia maklum,
pada tahun berlakunya Isra' dan Mi'raj ini adalah tahun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu besar. Apakah ujian dan dugaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dugaan itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW kehilangan isteri yang tersayang, Rasulullah SAW kehilangan bapa saudaranya yang tersayang. Jadi tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan penolakan dakwah Rasulullah SAW daripada penduduk Taif contohnya. Jadi ia memberikan satu kesedihan bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus memanjatkan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedikit sebanyak memberikan rasa terubat rindu kepada orang tersayang, terubat rasa hati pedih ini apabila dakwahnya ditolak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan dan ganjaran paling besar, iaitu Rasulullah diberikan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana peristiwa ini bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan kata ini peristiwa yang sangat-sangat menggembirakan, kerana kita mampu dan dapat berjumpa dengan pencipta kita. Dan baginda Nabi Muhammad SAW dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di arasnya, dan mana peristiwa Isra' Mi'raj ini sungguh istimewa, dan itu menjadi pengubat kesedihan bagi Rasulullah SAW. Jadi sebagai untuk kita umat Islam, kita perlu sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedih, la tahzan, janganlah kita rasa sedih, kerana Allah itu sentiasa ada dengan kita, dan kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kecekalan hati, supaya kita diberi kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi dugaan dan ujian yang Allah sediakan kepada kita untuk menguji keimanan kita di muka bumi ini, insya-Allah. Jadi pengajaran yang kedua yang Ustaz ingin kongsikan, iaitu satu peristiwa ini, Isra' dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan amanah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan solat fardu. Jadi di sini solat fardu merupakan satu ibadah yang sangat istimewa, berbeza berbanding dengan kewajipan ibadah-ibadah yang lain. Kerana solat ini Rasulullah SAW menerima perintahnya, kata orang putih, directly, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitahkan, memberitahu kepada Rasulullah SAW yang umat Islam semuanya perlu melaksanakan, menunaikan solat fardu 5 waktu. Sehingga ke hari ini kita hanya solat 5 waktu sehari semalam. Sudah beberapa kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah untuk meminta kurang, ceritanya begitu, dan akhirnya kita hanya diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk menunaikan solat fardu sebanyak 5 waktu sahaja. Dan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, berlakunya solat fardu ini apabila diterangkan oleh Allah bahawa kewajipan solat fardu ini perlu dilaksanakan oleh semua umat Islam, ia menunjukkan bahawa solat fardu ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Manakah tidak, solat fardu merupakan amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dan juga ia merupakan satu ibadah yang mempunyai keistimewaannya tersendiri. Manakah tidak, ianya diterakamkan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ianya satu ibadah yang dapat mengawal, melindungi, memberikan kita satu perlindungan dari diri kita daripada melakukan sesuatu perkara yang mungkar, sesuatu perkara yang maksiat. Contohnya itu adalah solat. Jadi ramai juga apabila ustaz katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ada anak-anak murid tanya pada ustaz, kenapa masih ada orang solat tetapi masih lagi melakukan maksiat dan juga melakukan kemungkaran? Pertama sekali ustaz katakan, apabila kita solat, kita buat cek semula ataupun kita muhasabah diri kita. Kita lihat, adakah solat aku benar-benar khusyuk kerana Allah Subhanahu wa taala? Adakah solat aku benar-benar aku mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita? Adakah aku solat
benar-benar bacaan aku ini mengikut atau menepati cara-cara solat yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang pertama, apabila orang menitikkan berat tentang solat ini mampu menjadi pelindung bagi diri kita untuk kita mengawal diri kita daripada melakukan kesilapan, melakukan maksiat dan sebagainya. Dan apabila kita berlakunya sesuatu perkara, kita melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, jangan lupa untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu normal, manusia akan melakukan kesilapan, dan taubat itu adalah pintu terbaik untuk kita redeem ataupun kata orang tu apa, menebus balik kesilapan, kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi solat jangan kita tinggalkan, solat kita perlu utamakan, dan solat perlu kita tambah sehari-hari dalam ibadah solat sunat contohnya. Jadi kita kena laksanakan, dan jangan sesekali kita secara sengaja tinggalkan tanpa sebab musabab yang munasabah dan dibenarkan oleh syarak Islam, insya-Allah. Baik, yang ketiga perkara yang saya nak kongsikan pengajarannya ialah menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Menjauhi perkara mungkar dan perkara-perkara maksiat. Seperti mana yang kita tahu dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang perjalanannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah Subhanahu Wa Taala satu keistimewaan untuk melihat simbolik-simbolik peristiwa yang akan berlaku kepada penghuni-penghuni neraka. Jadi terlalu banyak bentuk seksaan, bentuk-bentuk penyiksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah sediakan untuk diberikan kepada penghuni-penghuni neraka. Dan bentuk seksaan itu sangatlah pedih, sangatlah pedih, iaitu ada orang yang memecahkan kepala mereka, hentak kepala mereka di batu hamparan macam itu, dipecah, dikentak-entaknya kepala sehingga pecah dan bercantum balik kepalanya itu. Jadi Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, kenapa mereka melakukan sedemikian rupa? Maka malaikat Jibril mengatakan, itu adalah orang yang sengaja meninggalkan solat fardu. Jadi kita lihat di situ seksaannya sangat besar. Begitu juga dengan orang yang ada keadaannya itu menggunting lidah dan juga bibirnya. Ada golongan yang memakan daging mentah berbanding dengan daging yang enak dan lazat di sebelahnya. Ini bagi golongan penzina. Kerana penzina ini golongan orang adalah terdiri daripada golongan yang sudah berkahwin tetapi memilih untuk berzina. Jadi mereka ini makan daging yang busuk berbanding dengan daging yang enak, yang lazat di sebelahnya. Jadi itu satu bentuk seksaan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan iktibar untuk diri kita supaya kita sentiasa ingat bahawa perkara ini apabila kita lakukan, begitulah keadaannya di akhirat, kita akan menerima seksaannya. Jadi kita selalu beringat bahawa maksiat ini, kemungkaran ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan janganlah sesekali kita berfikir bahawa perkara itu mustahil untuk berlaku pada kita, kerana ia pasti akan berlaku. Kerana janji Allah, janji baik Allah pasti akan berlaku, janji buruk Allah Subhanahu Wa Taala juga pasti akan berlaku. Itu yang ketiga, menjauhi perkara mungkar dan perkara-perkara maksiat. Jadi kita kena elakkan, cuba kawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara kemungkaran dan juga kemaksiatan. Yang keempat pengajarannya, sentiasalah kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan, memperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW satu bentuk peristiwa yang sangat besar, iaitu Allah memperlihatkan Sidratul Muntaha, Allah memperlihatkan kepada baginda syurga, Allah memperlihatkan kepada baginda neraka. Itu satu perkara yang sangat istimewa, dan itu adalah satu keajaiban sebenarnya, kerana itu perkara tidak ada di muka bumi ini. Dan sebenarnya sebelum Rasulullah SAW diperlihatkan dengan itu, Rasulullah SAW merasai peristiwa yang begitu ganjil sebenarnya. Apabila dalam tempoh satu malam sahaja, lailam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bergeraknya Nabi Muhammad SAW daripada masjidil haram di Mekah pergi ke masjidil aqsa di Baitul Maqdis di Palestin.
Contohnya begitu menaiki tunggangan yang Allah sediakan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Buraq. Satu perkara yang ganjil dan juga ajaib. Sebab itu sentiasa kita fikir, wah, adakah berlakunya keadaan itu yang orang Quraisy berfikir pada keadaan ketika itu tidak masuk akal, tetapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Keajaibannya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dahulu sebelum lagi pergi ke level-level stage yang seterusnya, syurga, neraka, begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sesuatu yang istimewa. Belum lagi kita cerita tentang bagaimana di belah dadanya Nabi Muhammad SAW dicucikan hatinya daripada kecintaan terhadap dunia. Itu satu perkara yang luar biasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan perkara itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita apabila membaca cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini, perlu sentiasa kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mampu melakukan apa-apa sekalipun, sehinggakan hatta perkara yang di luar jangkaan fikiran kita juga mampu dilaksanakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir, Ustaz nak kongsikan pengajarannya. Suatu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW juga ada bertemu dengan para Nabi yang terdahulu, dan Rasulullah SAW tidak pernah luput daripada bibirnya, tidak pernah tinggal daripada bibirnya untuk memberikan salam kepada rasul-rasul yang terdahulu. Begitu juga rasul-rasul yang terdahulu memberikan salam semula kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahawa sifat dan juga perangai, menunjukkan pribadi ini adalah baik untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Apabila bertemu dengan sesiapa sekalipun, insya-Allah kita mulakan dulu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberi salam, mengucapkan salam, memberikan kata-kata sapaan yang baik kepada orang yang kita jumpa, dan insya-Allah mereka juga akan berdoakan yang terbaik untuk kita, mendoakan yang keselamatan kita ini terjamin dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari, insya-Allah. Jadi amalan-amalan ini yang saya kongsikan ada 5 contohnya pengajaran yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Jadi saya harap anak-anak SMK Subang, begitu juga sahabat-sahabat, guru, rakan-rakan yang ada di SMK Subang dapat kita jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita, dan kita cuba untuk mengamalkan perkara ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Dan Ustaz rasa cukup sekadar itu tazkirah ringkas Ustaz untuk hari ini, dan selamat bercuti Ustaz ucapkan kepada semua anak-anak murid Ustaz di SMK Subang. Jangan lupa untuk sentiasa mengulang kaji pelajaran, kerana kita cuti sekejap saja, ya, cuti sekejap saja, dan jangan lupa untuk belajar dan terus belajar, insya-Allah. Jika diberikan kesempatan, kehidupan ini dapatlah kita bertemu lagi pada bulan Mac nanti, insya-Allah. Dan itu saja daripada Ustaz, dan segala kesilapan dan kekurangan daripada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah ringkas ini, Ustaz susun 10 jari Ustaz untuk memohon maaf kepada semua jika terdapat sebarang kekurangan dan sebagainya, insya-Allah. Jika Ustaz diberikan peluang lagi, akan diperbaiki kelemahan-kelemahan itu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.